Boleh mula? Dah ke? Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi. InsyaAllah seperti biasa, Rabu malam Khamis kita akan ambil kitab usul tafsir, pengajian tentang usul tafsir. Kita ambil buku karangan Syekh Musaid At-Tayyar, Fusul fi Usul Tafsir, berfasal dalam usul tafsir. Dan kali terakhir kita bincangkan, kita alhamdulillah sedang membahaskan berkenaan dengan asbabul ikhtilaf fi tafsir salaf, punca-punca percanggahan pada tafsir salaf. Sebab kita hari tu kita sebut bahawa salafus soleh, kata-kata mereka ada nilai yang berbeza berbanding orang lain. Orang lain bercakap berpendapat, tapi bila para salafus soleh, tu sahabat, tabi'in terutamanya, mereka mempunyai nilai yang berlainan dalam pernyataan mereka tentang tafsir ataupun fiqh, ataupun hukum hakam. Jadi dengan sebab itu kita bincangkan satu bab khas, iaitu berkenaan dengan sebab-sebab percanggahan. Kalau mereka bercanggah, sebab apa punca dia? Adakah kerana Quran ni susah nak dipahami? Jawapannya tidak. Bukan kerana Quran susah difahami, bukan Quran kerana rumit, tapi kerana sebenarnya ada sebab-sebab dia. Yang kita bincangkan itu punca percanggahan kembali pada dua. Pertama, perbezaan pemahaman ahli tafsir itu sendiri, ikut pada dia seniority dia, berapa lama dia, siapa guru dia, siapa guru dia, siapa zaman mana dia lahir. Dan kemudian perbezaan kedua adalah masalah kalimah itu sendiri dalam bahasa Arab, yang kita ambil sampai alhamdulillah nombor 6. Kita dah ambil berkenaan yang pertama. Kena refresh balik tiap-tiap minggu, kata ingatkan, nanti anda semua lupa. Tahu ustaz bebel apa benda tahu. Okey, baik. Pertama, masalah istirak, mana kalimah tu dikongsi pengertian dia. Bahkan kadang-kadang opposite meaning. Kan, macam ditekan as-asa kan. Kata okey. Kemudian kita ambil kedua percanggahan yang dalam yang mufassir dhamir. Perkataan yang mentafsirkan dhamir. Dhamir tu balik pada siapa kan? Adakah pada macam tu dalam surah Al-Insyiqaq kan? Ya ayyuhan insan innaka kadhun ila rabbika kadhan famulaqihi. Hi itu balik pada siapa? Balik pada Allah ke balik pada amal yang kita buat? Demikian juga tentang innal insana rabbihi lakanut kan? Kanut tu disebutkan juga, adakah balik pada yang menyaksikan itu dalam surah Al-Adiyat? Adakah yang wa innahu ala dzalika lasyahid tu adakah Allah Taala atau manusia itu sendiri? Okey. So kita ambil itu. Yang ketiga kita ambil ada sebab percanggahan kerana jumlah yang dihadzaf. Ada hazaf dalam kalimah, maka yang dihazaf tadi menyebabkan perbezaan maksud kepada sebagian ahli tafsir kata macam ni atau kata macam ni. Tapi kadang-kadang percakapan mereka atau pendapat mereka tadi tidak mengubah maksud ayat. Terutama kadang-kadang macam yang surah An-Nisa tu kan, nak nikah ke tak nikah kan, dengan anak yatim yang di bawah jagaan seorang itu. Adakah dia tak suka atau dia suka nikah? Pasal dia tajuk asal dia adalah suruh berlaku adil. Tak kira dia suka nikah ke, tak suka nikah ke, jangan sekat anak yatim yang dia jaga tadi daripada berkahwin, atau takut nanti harta anak yatim itu pergi tempat orang lain. Okey. Kemudian kita ambil juga yang keempat, perbezaan dalam tasrif. Tasrif tasrif tadi sama ada dengan bina fa'il atau bina maf'ul, kadang-kadang boleh mengubah maksud ataupun menambah pengertian. Dari balik pada asal, macam kes yang ayat 282 surah Al-Baqarah, la yudhara katibun wala syahid, jangan dah dimudaratkan atau memudaratkan si penulis tidak juga saksi. Dua-dua sekali betul maksud dia. Jangan diorang dimudaratkan kerana jadi saksi atau jadi penulis, ataupun jangan mereka mudaratkan dengan statement diorang yang salah terhadap orang yang punya hak dalam tu. Okey, kemudian yang minggu lepas kita ambil dua, iaitu perbezaan penggunaan Arab bagi lafaz yang dikehendaki daripada makna yang dekat atau jauh. Ni masalah makna zahir atau makna majaz kan hakiki atau majazi. Atau dia kata ada kaitan dekat situ. Jadi macam wasiyabaka fatahhir, maksud dekat dia pakaian yang dipakai, maksud jauh dia adalah jiwa. Jiwa seorang itu.
Okey. Jadi ayat itu kelima. Yang keenam kita ambil last sekali adalah hari itu berkitar hukum tadi ayat di antara ihkam atau nasakh. Tapi sebenarnya ihkam atau nasakh ni sebenarnya dia tak menukar maksud ayat. Maksud ayat masih berjalan. Cuma masalah hukum tadi akan berbeza. Maksud ayat masih berjalan Mana hukum maksud ayat tadi tentang contoh macam ayat surah Al-Baqarah 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Yang kamu nikahi wanita musyrik sampai mereka beriman. Dengan ayat surah Maidah wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, dan wanita-wanita yang punya kehormatan di kalangan yang diberikan kitab sebelum kalian. So maksud dia ayat itu, kalau kita baca ayat itu sahaja, maksud dia tak berubah. Cuma soalan dia adalah hukum dia berjalan lagi tidak? Adakah dimansuhkan hukum atau tidak? Perbezaan pada hukum, bukan pada masalah kalimah ayat. Kan? Cuma nanti lepas ni yang lepas ni akan timbul tajuk lah mungkin apa maksud yang perbezaan tadi kerana masalah perbezaan kalimah atau maksud kalimah tadi. Maksud kalimah tu apa benda? Itu nanti kita akan bincangkan. Baik. So hari ni kita akan masuk kepada yang ketujuh. Jazakallah khair. Akramakallah. Ni kita ada manggis. Kawan kita Syarul. Dia jual kan? Ke dia bawa balik dekat kebun dia? Dia jual kan? Nanti siapa yang tanya Abu Talha, tanya minta telefon dia. Ni apa? Manggis. Sedap manggis dia. Tapi takkan nak makan sambil mengajar. Kau marah pula. Lah kan orang marah pasal sebut pasal selawat sambil cakap kan. Hari tu minum air pun bising. Dia tak tahu sebenarnya kita habis kelas dah. Laptop dah tutup. Kita tengah bercakap luar. Mana saya tahu dia rakam. Tiba-tiba je soalan Ustaz ni asyik minum air je. 2 jam kot bercakap. Baik. Okey, ala kulli hal khair. Jadi yang keenam kita ambil tu, hukum tu berkitar di antara dia fix hukum tadi masih berjalan ataupun telah dimansuhkan. Cuma yang ini dia bukan masuk kepada kalimah Quran itu atau ayat Quran tu berbeza maksud, tak. Tapi dia cuma pada hukum dia. Adakah masih berjalan ataupun telah dimansuhkan. Dia bukan masalah tafsir Kalau tafsir kalimah, tafsir ayat masih serupa. Cuma soalan kalau dibandingkan ayat ini dengan ayat satu lagi, adakah hukum masih berjalan? Itu je tajuk dia. Itu dah dua daripada tajuk tafsir sebenarnya. Dua tajuk tafsir. Pasal meaning ayat muhsanat minal ladzina utul kitab, kita faham maksud dia. Musyrikat kita faham maksud dia. Tak ada beza. Tak ada perubahan maksud. Yang beza adalah masalah hukum. Adakah telah terbatal hukum ayat surah Al-Baqarah tadi dengan ataupun dikecualikan macam kita akan baca sekarang. Baik. Ketujuh di antara sebab-sebab percanggahan tafsir salaf adalah ketujuh an yadura hukmul ayati bainal umum wal khusus, di antara umum dan khusus. Di antara keumuman dan pengkhususan. Misaluhu kat sini akan timbul tajuk. Tapi still masalah dia berkaitan pemahaman yang kadang-kadang datang daripada hukum ataupun fatwa yang berbeza, bukan datang daripada perbezaan maksud kalimah. Okey. An yadural hukmu lil hukmul ayati bainal umum wal khusus. Bahawa berkitar hukum ayat di antara umum dan khusus. Okey. Dia kajian umum dan khusus ni di antara kajian yang sangat penting dalam Quran Karim. Kalau kita perhatikan tentang umum ayat mana khusus ni sangat penting. Dan kajian tafsir ni pada tajuk ni adalah sebenarnya sedikit sangat dibuat, walaupun sebenarnya berkaitan dengan pemahaman ayat, kita faham ayat ni macam mana, faham ayat ni macam mana, kadang-kadang umum dan khusus tadi penting. Dan diperhatikan bahawa kajian umum dan khusus ni kadang-kadang dikata dalam hukum dan kadang-kadang dalam khabar, pemberitahuan ayat, kadang-kadang dalam hukum. Okay, dalam penjelasan hukum yang tersusun di atasnya lafaz. Bila lafaz tu kita kata umum atau lafaz yang khusus, maka datang hukum dekat situ. Maka jadi pada bab dikata hukum-hukum bukan daripada bab pengertian makna. Kalau kita bincangkan berkenaan dengan hukum yang lahir daripada lafaz tadi, maka kita akan bincangkan hukum, bukannya bincang berkenaan pengertian ayat atau kalimah. Okey. Dia kata contoh yang disebut dalam contoh dia kata macam dalam yang kita bincangkan tadi atas ni, ini contoh dia. Misaluhu, contoh dia, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Ayat masih sama, ayat surah Al-Baqarah 221. Ayat ni tajuk yang penting Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Yang kamu nikahi wanita-wanita yang menyekutukan Allah Ta'ala
sehingga mereka beriman. Ni ayat sangat umum lah. Hatta kalau anda kata geng-geng kuburiah yang apa suka suruh wali pun termasuk dalam ni. Bila dia buat kesyirikan, gantung tangkal lah, percaya apa, dream catcher ke. Kan ada perempuan tu kan, dia tahu benda-benda pelik, tak tahu datang mana dia belajar. Yang digantung dream catcher kan, dekat dalam kereta. Korea Benda tu asal daripada negara Mak Saleh, geng orang Indian punya. Tiba jadi Korea, tu pelik tu. Tak saya gantung buat apa? Kan payah betul kan diorang ni. Saya buat je saya tak ada kepercayaan. Sedangkan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Bahasa menyerupai satu kaum, dia daripada mereka. Setengah para ulama bawa pada bentuk yang sangat keras. Hatta tuan-tuan pakai seluar ni pun tak boleh. Itu benar, itu dahsyat sangatlah. Tapi kalau anda kata tidak, benda keserupaan, kepercayaan, terutama kepercayaan. Warna dengan nasib tuah, untung rugi, kan? Warna, umur, tahun, sentiasa benda bila ada kaitan dengan masalah tuah lah, masalah rugi lah, itu kepercayaan lah tu. Pelik kan, bergantung apa. Ala kulihal kalau dia ada kesyirikan macam tu. Atau contoh macam yang apa yang kata jumpa Rasulullah, oh Rasulullah dekat Kaabah kan, dekat Raudhah kan. Ana kan. Yang tu tak ada nikah. Kalau kena itu kan dapat menantu yang tu tak ada nikah. Okey. Kan. Jumpa tu lah yang nganggut. Tak, actually pasal kalimah musyrikat ni kan, walaupun tangkir musyrikat ni dia actually umum. Walaupun ayat ni turun pada asalnya, kalau kita faham, dia kena kepada ialah menyekutukan Allah Taala lah umumnya. Ada kaitkan dengan musyrikin Arab je. Ni pasal umum atau khusus Okey, pasal ayat ni ada bawa pada umum atau khusus. Dia kata qila hadhil ayatu hukmuha amun. Dikatakan ayat ni hukum dia umum. Maksudnya am. Semua sekali wanita yang menyekutukan Allah Taala haram dinikahi. Kemudian thumma khassasaha qauluhu ta'ala, kemudian dikhususkan, dikecilkan hukum dia oleh firman Allah Taala dalam surah Al-Maidah kelima kan, dia kata wal muhsanatu minal ladina utul kitab kan, al yauma uhillakumut thayyibat kan, pada hari ini dihalal untuk kamu benda-benda yang baik. Wa ta'amul ladina, dia kata orang yang diberikan kitab sebelum kamu halal untuk kamu. Wa ta'amukum khillul lahum, makanan kamu halal untuk mereka. Kemudian wal muhsanat minal mu'minat, muhsanat diberikan orang beriman. Wal muhsanat ni di kalangan ahli wanita-wanita yang diberikan dia wanita menjaga kehormatan di kalangan ahli kitab, minalladzina utul kitab kan, yang mana dihalalkan kahwin. Dia dua dalam ayat tu, masalah halal makanan, halal perkahwinan. Dua benda tu yang relate sebenarnya. Sekejap, ni kelas lain. Sekejap. Maidah. Bukan dari mana kan? Sekejap. Mana dia? Okey, Maidah. Ayat yang kelima. Sekejap, saya buka. Yang tajuk kedua, kenapa pakai laptop? Sebenarnya kitab berat. Kau mau baik kitab, tapi masalahnya pakai laptop untuk orang tengok juga kitab. Okey. Ini pun tajuk masalah. Laptop pun jadi isu. Hey. PDF hilang tak apa. Saya betul PDF hilang. Suka hati je. Baik. Siap dia mati. Ni mati, sorry. Laptop mati. Tak kenapa dia short tu. Baik. Okey, dalam ayat surah Al-Maidah ayat kelima tu kan, Allah kata al-yauma, pada hari ini uhilla lakumut thayyibat, dihalal untuk kamu perkara-perkara benda-benda yang baik. Okey, wa ta'amukum dia kata wa ta'amul ladzina utul kitab minkum halal lakum, makanan atau itu sembelihan orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu halal untuk kamu. Wa ta'amukum halal lahum, dan makanan kamu itu sembelihan kamu halal untuk mereka. Kemudian wal muhsanat, dihalal untuk kamu wanita-wanita yang menjaga kehormatan
minal mu'minat daripada wanita-wanita yang beriman. Kemudian wal muhsanat, wanita-wanita yang menjaga kehormatan minal ladzina utul kitab. Dikatakan wanita diberikan kitab. So basically dia ayat tersebut kan macam kita faham memang ikutkan pada ayat. Memang ayat suratul Maidah itu berdasarkan kepada ikut penurunan memanglah ayat surah Al-Maidah akan lebih lewat banding suratul Baqarah. Surah Baqarah adalah surah pertama turun lepas daripada Nabi hijrah ke Madinah. Walaupun kita tahu bahawa kadang-kadang ada ayat yang turun kemudian, kan? Bahkan disebut dalam riwayat yang sahih bahawa ayat terakhir turun adalah surah ayat riba. Ayat 281 suratul Baqarah tu, penutup ayat riba tu, itu ayat terakhir turun. Ini berdasar kepada riwayat yang datang. Ada juga ayat yang kata al-yawma akmaltu lakum tu, ayat itu sebagai ayat terakhir turun daripada Al-Quran. Okey, ala kulli hal perbezaan ni maksud dia kalau ikut turutan-turutan tadi dia mati balik. Sorry ya. Apa pasal? Saya rasa tak ada lah. Ambil beg belakang. Dia rasa bateri ni rosak. Beg tu. Minta ambil beg. Nah, ni bukan apa barang-barang rukiah dah ni. Jadi kalau apa pasal kadang-kadang bila kita baca kitab, anak murid ni pun dah lah tak ada kitab. Lepas tu bila anak murid tak ada kitab, kita baca kitab Arab. Lepas tu kita baca seorang syok sendiri. Jadi yang sebaiknya kita baca kitab, diorang baca juga. Nak suruh buka kadang tinggal kitab, tak datang. Itu yang kita buat projection dekat ni dekat bateri masalah rasanya lah. Kalau tak nanti beli laptop baru. Mana? Tadi bateri. Saya rasa bateri masalah. Tahu berapa lama dah. Macam elok lagi. Tapi tak nak kalau bateri dia rosak. Pasal dia bateri dia yang bila tiap kali dia pakai power lebih, dia macam short. Sebenarnya pegang ni pun short juga. Ya, tak apa. Sebentar, sabar. Air nak habis lah. Bismillah. Tambah ni, ada air dah, jangan. Ada air dah order tadi. Syarul pergi ambil. Syarul nak pergi beli kan. Dapat air ni minum jugalah. Baik. Okay. Kau tak mati memang betul bateri masalah. Kau dia mati juga masalah lagi. Okay. 10 jam tadi 10 jam. Dia biar kita duduk bercakap satu baris ayat berjam-jam faham daripada laju-laju macam kitab tak faham langsung buat apa. Okey. Jadi ayat surah Al-Maidah ayat kelima tu dia tajuk hukum tu lah, hukum berkenaan masalah makanan dan perkahwinan dengan wanita dengan ahli kitab punya. Cuma kita terangkan itulah. Ya, sepatutnya cari yang muhsanat, bukannya hanya setakat wanita atau ahli kitab. Itu sudut asal, walaupun ada sebahagian para ulama contoh macam Imam An-Nawawi rahimahullah, dia pegang berkenaan dengan sembelihan ahli kitab tak halal. Maksud dia katakan pasal kita ada ayat lain, dia kata ini musyrik, diorang dia adalah musyrik. So bagi dia tak jalan. Itu pasal pilihan hukum lah. Kita macam kita kata tadi, tajuk pemahaman kalimah tu lah. Okay. Maksud dia pemahaman ayat surah Al-Baqarah 221 tu, adakah dia umum ataupun dia umum semua spesifik, ataupun dia spesifik pada dia kena pada semua wanita musyrik, kemudian dikecualikan dengan ayat ni. Jazakallah khair. Ini kat ABC. Dia tak tahu ayah ahli dia. Bismillah. Dah ada orang. Ada saya pergi ke satu kedai tu, minum dengan kawan-kawan lah. Orang Kota Damansara. Saya minta Halia Ais. Dia kata, Ustaz tak minta lengkuas ke? Memang pelik Agak dia pelik minum Halia. Halia. Oh. Okey, baik.
So dia kata sini ayat ni ayat 5 ni tengok al-yauma pada hari ini uhillalakumut thayyibat dihalalkan kepada kalian benda-benda yang baik. Benda halal, elok, baik, halal. Kemudian wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Dan makanan. Bukan makanan maksud dia kek, tak. Makanan itu sembelihan. Orang-orang diberikan mereka kitab halal untuk kalian. Wa ta'amukum hillul lahum, dan makanan kalian di sembelihan kalian halal juga untuk mereka. Mereka boleh makan. Tak ada kat situ kalau dia kata sembelih dengan nama Allah, orang kafir tak ada makan, tak ada. Okay, jadi ahli kitab dua sudut. Dekat sini kenapa kita faham. Para ulama kata kalau ahli kitab punya sembelihan halal. Cuma kat situ ada pecahan pula pembincangan ahli kitab yang mana. Sebab ada kan kita bincang, ada orang ingatkan ahli kitab ni sekarang dah tak ada. Alasannya kerana orang Kristian mengatakan Allah Ta'ala 3 dari 3. Sedangkan sebenarnya Kristian zaman Nabi pun cakap macam tu. Bukan baru. Zaman mereka tu pun mereka cakap macam tu. Depan-depan Nabi SAW. Lepas tu turun ayat Quran, menegur mereka dalam surah Maidah juga, ayat 71-73 tentang tajuk ni. Tajuk masalah ahli kitab ni kata Allah kata walaqad kafaral ladzina qalu innallahul masih. Mereka kafirlah orang yang kata Allah Ta'ala tu al-Masih. Kemudian ada pula ayat lepas tu datang laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu thalathah. Mereka kafirlah orang yang kata Allah Ta'ala 3 dari 3. Yang kafir lah. Tapi kat sini sudut asal dia, kekufuran mereka tu tahap mana? Macam sekarang ni, pasal tajuk dia asal yang pada mereka ni, kita ada ahli kitab yang macam Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal, kan dia tak buat benda-benda yang orang Kristian sekarang buat. Dia ikut kitab, dia jaga halal haram. Kita yang berhadapan dengan masyarakat ahli kitab yang tak amal kitab. Sama macam Muslim tak amal Islam lah. Yang tak solatnya, kan? Yang clubbingnya, yang sekiannya, minum arak, berjudi, berzina, yang memang hidup dia macam hidup orang kafir. Ibadat tak ada. Ibadat setahun sekali. Solat hari raya. Setahun sekali ada solat. Ada separuh tu Jumaat seminggu sekali je solat. Ada? So kalau ikut pada cara hidup, gaya hidup, yang geng ahli kitab tu pun Muslim pun ada macam tu. Soalan sekarang ni, ada tak cara hidup mereka tadi menggaguh-gugat nilai mereka sebagai ahli kitab atau tidak? Ganggu-gugat ke tidak? Sebagian para ulama kata ganggu-gugat. Tapi kadang kita kata kat sini ada double standard. Sebab yang Muslim, kalau buat macam tu, tak keluar agama pula. Faham? Yang Muslim, tak solat, kita diam. Mu'allaf, tak solat, keluar agama balik. Pernah dengan cerita ayat ni. Mu'allaf ni, tak amal Islam. Lepas tu yang Muslim tak amal Islam macam mana? Tak keluar ke? Itu sudut dia kena jaga sikit sebab kadang-kadang ada dalam masyarakat ni cara pengiraan yang agak pelik sikit. Okey. Kemudian wal muhsanatu minal mu'minat, dihalal juga untuk kalian wanita-wanita menjaga kehormatan di kalangan orang yang beriman. Kemudian wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan dari kalangan orang-orang diberi kitab sebelum daripada kalian. Idza ataitumuhunna ujurahun, berikan mereka mahar mereka. Muhsinin, dalam keadaan muhsinin, untuk jaga kehormatan, ini berkahwin. Ghairu musafihin, bukannya penzinaan. Wala muttakhidil akhdan, bukan juga ambil kekasih gelap. Secret lover. Di masyarakat barat dia, cerita kelakar, ada orang ditunjukkan satu benda. Dia dapat diadukan seorang lelaki ni, dia ada 2 isteri. Jadi polis datang rumah, serbu rumah. Dia mengata, ini isteri, ini lover. Okey, lepas. Cakap 2 isteri, salah undang-undang. Cakap seorang kekasih, seorang isteri, tak apa. Lepas. Jangan kata 2 isteri. Kalau 2 isteri, anda telah melanggar peraturan dan juga akta. Seorang girlfriend, seorang isteri betul. Okey, lepas. Tak ada undang-undang. Mana undang nak persecute orang yang ada girlfriend. Dan ada isteri dan ada girlfriend. Tak ada. Ada 2 isteri tak boleh. Contohlah. Ini jangan pula jadi bab poligami pula, jadi syiar pula kat sini lah. Kita bagi tahu je. Ni kisah macam cara diorang punya double standard pengiraan. So kat sini dalam tajuk ni memang halal lah kahwin. Cuma saya sebutlah, saya pun macam reluctant tengah macam takkan macam ni. Tapi syekh saya waktu kat Yaman tu, dia
Dia kata halal. Dia kata. Masih lagi jalan. Betul. Jumhur para ulama kata jalan lagi hukum ni. Yang kata tak setuju ni segelintir sahaja. Yang saya tahu sini Imam An-Nawawi lah rahimahullah. Imam An-Nawawi rahimahullah antara yang tak setuju. Bagi dia hukum ni apa sebenarnya dah jatuh balik. Sebab yang dimaksudkan ahli kitab tu macam Waraqah bin Naufal bagi dia. Waraqah bin Naufal kan? Yang memang seorang yang beramal dengan Taurat, beramal dengan Injil, beramal dengan Kristianiti, memang menyembah Allah Ta'ala. Macam Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, sebelum dia masuk Islam, dia seorang Kristian. Tapi Kristian dia bukanlah macam Kristian sekarang ni. Bukan Kristian sekarang ni yang halal ke haram, haram ke yang halal, tak ada. Maksudnya daripada segi hidup diorang mereka tu, dengan Islam Muslim, tak ada jauh beza. Faham tak? Tak makan babi, tak berzina, tak minum arak, tak berjudi. Itu beza, tak nak kena fahamkan sekarang. So, bila para imam macam Imam Nawawi rahimahullah tak setuju, atau merasakan bahawa hukum ni telah dimaksudkan dengan orang zaman tu, tak salah dia berpendapat sedemikian juga. Kita tak kata dia menyalahi jumhur dan salah, tak. Dia ada point yang dia nampak kat situ. Cuma jumhur masih pegang dengan umum ayat. Tidak disuruh wanita itu tukar agama untuk jadi isteri lelaki Muslim. Tetap hukum macam tu. Cuma dekat Malaysia kita ada perlembagaan yang menghalang perkara berkenaan. Dalam Malaysia tak boleh. Kalau orang tu pergi Indonesia, Pancasila boleh. Pasal di sana Islam dan agama lain adalah serupa. Kita di Malaysia, Islam agama rasmi. So basically memang tak boleh orang dua agama berkahwin. Nak daftar tak boleh. Ikut pendaftaran pun tak boleh. Dia kena satu agama je. Kalau dia kata kalau dia kena convert kepada salah satu agama, baru boleh kahwin bersama-sama, didaftarkan. Sebab benda macam ni dia tak nak ketegangan agama kan, permusuhan dalam masyarakat. Wallahu alam. Tapi itu ijtihad daripada kerajaan Malaysia untuk itu. Tapi macam negara-negara luar, contoh macam negara-negara yang macam majoriti non-Muslim, memang berjalan lagi lah sampai sekarang hukum ni. Cuma nak dapat jumpa wanita-wanita bukan yang ahli kitab, yang mengaku Kristian, mengaku Yahudi, mengaku ahli kitab ni, yang masih beramal macam mana kitab tu, masalah lah sikit. Tak tahulah promosi dia orang kat sana lain. Tak ahli kitab ni Kristian ni kan pakai salib atau pakai spender jalan tengah jalan. Itu Islam tak ada, dalam tak wujud. No such thing sebenarnya. Tak wujud keadaan tadi. Tapi itu yang berlaku. Ala kulli hal, ayat yang kita bincangkan tadi, tajuk kita yang hari ini adalah bagaimana dalam masalah perbezaan tafsiran ataupun keputusan yang terjadi di atasnya hukum. Okey, ini nanti kita kena terang sikit pasal dia bukan balik pada kalimah tau, dihukum. Kalimah tu kita faham musyrik tak bertukar. Ahli kitab tak bertukar. Cuma soalan dia aplikasi. Okay, jadi ahli tafsir ni seorang ni kata macam ni, yang dia kata macam ni. Perkataan mereka tu berdasar pemahaman. Dia faham ayat ni umum, khusus, ataupun ayat ni kekal, ayat ni muhkam, yang ni muhkam juga. Tak ada masalah tafsir menafsirkan satu di antara satu sama lain. Tak ada cross reference di antara dua ayat tadi. Itu maksud dia. Okey. So ayat Al-Baqarah 221 tu yang kata wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Yang kamu nikahi wanita musyrik sehinggalah mereka beriman. Okey, Al-Baqarah 221. Okey, dikatakan ayat ini hukumnya umum. Kemudian dikhususkan ia oleh firman Allah Taala surah Al-Maidah ayat ke-5. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Dan dihalalkan untuk kalian wanita-wanita menjaga kehormatan di kalangan orang yang diberikan kitab sebelum kamu. So maksudnya daripada musyrik yang ni dikecualikan ahli kitab. Ikut abang syirik, memang syirik lah dong, syirik. Seriously, zaman Nabi tu pun diorang syirik. Pakai salib dekat dada tu, memang diorang buat. Adi bin Hatim yang masuk Islam akhirnya, datang jumpa Nabi, salib kat dada dia. So jangan kata pula benda ni tak ada wujud baru. Tak. Zaman dulu lagi. Kalau orang tu kata kes Metodis, apa lagi, Protestan dan sebagainya, itu je betul. Tak wujud zaman Nabi. Mazhab-mazhab ni, Kristian tak wujud zaman Nabi. Baru wujud. Lepas 1700-1800 Masihi, baru muncul. Lepas Renaissance, revolusi industri di Eropah, baru muncul mazhab Protestan dan sebagainya. Dia Protestan ni dia kadang benda ni sikit lah macam Wahabi sikit. Nak kata Salafi tak jugalah. Dia kononnya dikatakan Wahabi dan Kristian. Tapi last sekali sama je kat US berdasar pada Protestan. Britain Protestan.
Katolik. Tapi dia tukar. Punca tukar, King Henry keberapa saya tak ingat nombor dia. Dia nak kahwin baru. Tapi ikut pada Katolik, awak tak boleh kahwin lebih satu bini. Ikut doktrin daripada padri tak boleh. Ikut dalam Bible ada je. Semua para anbiya Bani Israel kahwin banyak. Nabi-nabi Bani Israel kahwin banyak. Ibrahim, apa kalau dia letak Ibrahim sebagai bapa kepada semua para nabi. Kan isteri ramai. Yakub, isteri ramai. Daud Sulaiman, isteri ramai. Boleh kata semua isteri ramai. So, diorang tak ada idea kat situ. Cuma bila diorang aplikasikan hukum, so Katolik dia tak bagi kahwin kecuali satu. Kalau padri tak kahwin langsung. So bila benda ni aplikasi, salah satu raja, saya ingat raja king mana satu. Dia waktu dia kahwin untuk kecil, dikahwinkan dengan puteri Spanyol. Jadi puteri Spanyol tu dah tua, dah besar. Dia budak lagi, kahwin, dapat anak sebagainya lah. Tapi lepas dah dia remaja, dewasa, bini dah tua. Mula mata dia tengok kiri kanan. Nak kahwin banyak, tak boleh. Nak cerai bini kahwin baru, pun dosa juga. Siapa cerai bini kahwin baru tu zina. Perkahwinan baru tu adalah penzinaan. So dah buat apa? Last sekali tukar mazhab. Tukar Protestan boleh kahwin. Belum. Nabi Isa AS tidak sempat berkahwin. Dan Nabi SAW sebut nanti bila dia turun nanti, lepas dia bunuh Dajjal, dan bunuh Ya'juj dan Ma'juj, ketika itu akan berlaku keamanan dalam 7 tahun, tak silap Nabi sebut 40 tahun Nabi sebut, ketika itulah akan berlakunya perkahwinan sampai dia mati natural death, mati dengan mati biasa dengan orang-orang beriman. Kemudian lepas itulah baru ditarik nyawa semua orang yang beriman, kemudian barulah berlaku kiamat. So Isa ketika dia hidup belum lagi, tak sempat. Dia cuma setakat macam para sahabat je, teman-teman kepada Isa AS. Tak ada. Hawariyun ni diorang adalah pengikut Isa. Disciple yang 12, kononnya dia 12 disciple of Jesus kan. Dia kata golongan Hawariyun yang berjanji untuk tolong Isa AS, bantu dakwah dia sebagainya. Tapi golongan itu yang beriman tolong Isa AS. Tapi dari sudut asal diorang tak ada mazhab lagi. Dia macam Imam Syafi'i lah, dia bukan mazhab Syafi'i. Ashabul Ukhdud dia ada khilaf. Adakah kisah dia orang Kristian atau tidak? Kalau kita ambil kisah ikut Sirah Nabawiyah Ibn Ishaq, dia orang Kristian dipaksa masuk Yahudi, dibunuh 40,000 orang. Dalam hadis Nabi, Ashabul Ukhdud tu tak diterangkan dia orang daripada bangsa mana. Sebab banyak orang sebut kisah kan, Ashabul Ukhdud ni macam berulang. Ada kata berlaku dekat Iraq, ada kata berlaku dekat Yaman. Yaman kisah Najran lah, dia dekat sepadan antara Yaman dengan Saudi. Kawasan tu memang dia yang ke zaman Umar dulu dijumpai seorang budak, mayat seorang budak lelaki pegang kepala macam tu. Dia tarik tangan, darah mengalir. Dia tak tangan, dia tutup balik. Budak tu adalah budak yang terlibat dengan kisah tu lah, kisah Ukhdud lah. Raja, budak dan ahli sihir. Kisah hadis Sahih Muslim tu. Apa dia? Tak, dia benda ni banyak peringkat. Kalau yang latest, yang mula-mula sekali ternyata disebut adalah Paul. Paul yang mengasaskan Trinity, yang dalam Bible dia punya buku tulisan lagi banyak daripada Isa. Isa punya reference, kalau anda kata tengok New Testament tu, Isa punya dikaitkan dengan Isa cuma 4 buku je. Matthew, Mark, Luke and John. Itu je yang kait dengan Isa. Tapi lain dari tu, The Kings ke Corinthians ke sebagainya, semua tu tulisan Paul. Paul ni dia pada zaman Nabi Isa AS berdakwah, dia tak ikut Isa AS. Bahkan dia adalah seorang pungut cukai bagi kerajaan Rom, yang bekerja bagi kerajaan Rom, kutip cukai ke atas orang-orang di Palestin. Cuma lepas Isa AS diangkat, dia cerita pada orang. Dia kata dia mimpi Isa datang dekat dia. Isa kata gini, Isa kata gitu, Isa kata sekian. So dia lah punya doktrin Trinity dia. Doktrin berkenaan dengan ubah daripada Kristian ni hanya untuk Yahudi, untuk Jew, untuk Bani Israel, tukar kepada semua tempat pun dia punya kerja. Semua tahu dia ni, bahkan kalau ikut pada 100 manusia paling berpengaruh di dunia, lepas Omar, lepas Nabi SAW, Omar, lepas tu nombor 3 siapa? Ni, Paul. Bahkan dia mengatasi Isa.
Pasal dia punya influence ni yang bergerak sekarang. Isa anak Tuhan ni, dia. Dia punca. So dia sezaman dengan Isa tapi tak iman dengan Isa ketika Isa hidup. So betul lah kot, bateri lah. Elok je. Jadi 2 kali dia mati. Okay. Saya dipaham, jadi maksud dia secara asasnya, kalau ikutkan kepada zaman Nabi dulu, Ortodok ada, Katolik ada, Koptik ada. Koptik Mesir. Koptik. Kalau orang ikut bahasa Inggeris je. Kipti, ikut bahasa Arab dia. Kipti. Kipti Mesir lah. Kristian Mesir, yang Afrika, Koptik. Kemudian yang belah Rom, kerajaan Rom tu yang Katolik. Lepas tu belah Rusia, Ortodok. Najasyi dia kira Koptik. Dia cuma dalam orang punya pecahan, kalau ikut kepada bahasa Arab punya kalimah, dia Jacobite, Malakite dengan Nestorian. Yang mana diorang ni, 3 ni, dia ada perbezaan masalah Isa Tuhan ke, Isa anak Tuhan ke, Tuhan meresap dalam Isa. Which one? Kemudian bila 3 tu, adakah Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus, Jibril, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, the Word, kalimah. Kemudian Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Maryam. Diorang ada percanggahan kat situ. Tapi semuanya syirik lah. Semua kesyirikan. Sebab tu Allah tak sebut dalam surah Al-Ma'idah, Allah tak sebut tentang diorang. Laqad kafara alladhina qalu innallahul masih. Siapa kata Allah Al-Masih, maka syirik lah. So kalau kita dalam masyarakat itu ada perempuan ke, awet cantik sangat, tapi wahdatul terwujud. Tak boleh lah. Dimasuklah ayat surah Al-Baqarah tadi, 221. Syirik. Kan? Dia buat sihir. Syirik. So tak boleh. Cantik tapi penyihir. Tak boleh lah. So sekarang ni masalah dia, ayat Al-Baqarah tadi generalize. Soalan dia, adakah ayat Al-Ma'idah tadi kecualikan wanita ahli kitab? Itu masalah hukum tu. Dia lebih pada hukum, bukan pada masalah kalimah. Ayat tu jelas. Ahli kitab kita faham, masuk Yahudi Nasrani. Yang musyrik ni kita faham, musyrikat ni kita faham. Bahkan boleh masuk dalam tu Yahudi Nasrani sekali. Masuk sekali Yahudi Nasrani. So, mereka buat perangai tersebut, perangai kesyirikan tu orang buat juga. Sebab tu kenapa diajak mereka kan. Macam dalam Al-Quran Karim, dalam surah, ni seruan kita sebenarnya. Bukan, tak hati. Okay. Okey, Ali Imran 64. Ya. Sebab kita jumpa dengan ahli kitab, seruan kita ini. Seruan kita adalah ini, bukan lain. 64 Ali Imran 64. Tengok. Lah pula. Dalam ayat berkenaan Allah katakan, "Qul ya ahlal kitab." Katakan hai Muhammad, wahai ahli kitab. Ta'alau, marilah. Marilah ila kalimatin, kepada satu kalimah. Tak buka lagi kejap. Sawa'in bainakum, yang sama di antara kita dan kami dan kamu. Nampak. Ni seruan bila kita kata berjumpa dengan mereka, ini seruan yang kita patut sampaikan. Bukan keseruan kemanusiaan lah, benar tak? Okay. Nampak. Qul ya ahlal kitab. Katakan Muhammad, ya ahlal kitab. Ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Marilah kita kepada satu kalimah yang sama antara kami dan kamu. First thing first apa? Alla na'buda illallah wala nusyrika bihi syai'a. Bahawa jangan kita sembah Allah dan jangan kita sekutu antara satu benda pun. Kenapa seruan ni sampai? Sebab apa? Diorang tengah syirik. Lepas tu kita ajak diorang tinggalkan kesyirikan. Kemudian wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Jangan kita ambil sebahagian yang lain tuhan-tuhan selain dari Allah. Yang menghalalkan, yang mengharamkan, jangan ambil kecuali Allah Ta'ala saja. Yang ambil tuhan-tuhan lain selain Allah Ta'ala di antara kita sama selain. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling tak nak dengar, faqulu syhadu bi anna muslimun, katakanlah kepada mereka,
saksikanlah bahawa kami ini orang-orang Islam. Kamu tak nak masuk kepada tauhid, tak ada hal. Menunjukkan bahawa masalah syirik tadi kan, ayat 221 Al-Baqarah tadi applicable diorang juga. Sebab seruan kita pada mereka yang pertama sekali adalah masalah Allah na'budu illallah. Mana diorang tengah buat di opposite. Kita biasa dalam masalah teguran, mesti benda paling besar dan penting yang berlaku pada satu pihak tu. Kita tengok dia punya adab tak betul, kita tegur pasal kasut dia buat apa. Tengok dia kurang ajar kat orang tua kan. Kita kata, kasut awak tu patutnya tak pakai macam tu. Salah lah. Kita akan tumpu pada nombor satu. Apa yang patut kita tegur mereka. Dan dalam ayat ni, nombor satu Allah Ta'ala suruh adalah masalah apa? Tauhid. Ni dalil, ni semua dalil lah. Yang menjadi tajuk kepada macam Imam Nawawi katakan, bahawa mereka ni dah tak masuk dah. Unless dia orang macam apa? Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal memang dia ahli kitab. Dia masuk Nasrani. Tapi Nasrani dia tadi bukan macam geng-geng ni. Dia tak minum arak, tak berjudi, tak berzina. Pasal dia orang dahulu lari. Dia sepupu Khadijah. Waraqah bin Naufal bin Asad bin Al-Uzza, kan? Bin Qusay. Dia punya ikut pada dia punya keturunan tu kan, Waraqah bin Naufal. Naufal dengan Khuwailid tu adik-beradik. Kira Khadijah dengan Waraqah bin Naufal sepupu. Pak saudara, bapa Waraqah bin Naufal tu adalah bapa saudara kepada Khadijah, adik-beradik bapa dia. Dia Arab Quraisy. Tapi dia masuk Kristian. Tapi Kristian dia, ulang balik, Kristian dia tadi. Kristian macam mana? Sudut asal dia pasal nak menghalalkan lah. Tapi balik pada tu lah, jumhur para ulama masih pegang dengan yang kata halal. Sembelihan halal. Demikian juga apa, perkahwinan pun halal. Cuma kadang-kadang benda ni macam apa, adalah macam sebahagian asatizah yang saya jumpa, yang senior, dia kata kadang-kadang di tanah Arab, diorang dah semua Muslim, diorang tak tahu realiti ahli kitab yang ada sekarang, tak macam diorang bayangkan sebenarnya. Datang Malaysia, ditanya soalan, boleh tak makan sembelihan orang Kristian? Oh boleh. It's okay, Quran dia kata okay. Dia lupa sebenarnya Kristian dekat Malaysia, dekat dunia sekarang ni tak amal macam dalam Taurat dah. Tak beramal ikut Taurat. Berbeza dengan Yahudi. Kenapa Yahudi masih lagi dia kata tak apa, kosher meat kan? Kata halal, sebab diorang memang jaga lagi bab tu. Bahkan bukan sahaja kosher apa, daging tu, Coca-Cola pun kosher, tahu tak? Coca-Cola, kau nampak botol kuning. Coca-Cola merah, botol kuning. Tudung dia. Kata dia gula dia ke, proses cara benda sekali semua ikut kosher, ikut peraturan Yahudi. Punya kena jaga tu kan. Kita adalah dalam halal jakim tu, chop kan. Dia tak. Dia peraturan dia pasal cara uruskan, cara basuh ke benda Allah alam, tak pasti. Macam pelik sikit. Bab lain dia langgar, makan riba semua dia buat. Tapi bila berkenaan tajuk bab makanan tertentu ni macam tak campurkan makanan laut dengan makanan darat. Dia buat oven rumah dia orang 2. Kalau tengok dokumentari masakan kan, Azam Muhammad ni dia pergi rumah orang Yahudi. Memang Yahudi yang ni kan, dalam rumah tu oven 2, pisau ke, garpu ke, pinggan ke, untuk makanan laut dengan makan darat tak dicampurkan. Dia orang punya macam tu sekali, ekstrim bab makan. Bab lain langgar. Bab lain langgar. Macam Melayu kita lah, bab babi janganlah. Oh bangan sebut bab babi, marah ludah. Sebut yang lain, jangan. Minum babi, kan. Nanti ni, tak apa kot, curi, rasuah ni, tak apa. Rasuah tak apa pula kan. Sama je haram dia. Babi haram kan, rasuah halal. Mana boleh macam tu? Buaya khilaf. Buaya memang khilaf pun macam mana. Buaya khilaf. Awak nak makan tak makan je. Okey. So faham tu. Jadi masalah yang dia timbulkan kat sini dalam kita punya perbincangan tadi kan. Buku kita bincang tadi, dekat sini. Saya buat benda. Okey, sini kan. Maksudnya dia kata ayat ni. Okey, wahada ni hukum ni yang kata pengkhususan ni. Maksudnya ayat Al-Baqarah 221 umum. Ayat surah Al-Maidah 5 ni mengkhususkan hukum. Dia kata wahada marwiyun, dan pendapat ini diriwayatkan
an Uthman bin Affan, Hudzaifah ibn Yaman, Jabir bin Abdullah, Ibn Abbas, Qatadah dan juga Ibn Jubair, Sa'id bin Jubair. So, sahabat besar. Cakap yang tu. So, pendapat pertama macam ni. Okay. Kemudian, wakilah dikatakan pula, innaha laisat mukhassasatan, dia bukan mengkhususkan. Mana ayat surah Al-Ma'idah tak mengkhususkan hukum. Balil musyrikati hunna abidatul awsan minal arabi. Tapi bahkan sebenarnya, hukum suratul Baqarah tu, yang musyrikat tu adalah penyembah-penyembah berhala dari kalangan orang Arab. Wa ghairuhum, selain mereka, mimman laisa lahum kitab. Dan siapa selain mereka di kalangan orang yang tak ada kitab, termasuk Majusi, Hindu, buat apa, Confucius sebagainya, maka dia masuk ke situ. Tapi yang Arab, yang Arab dan lain-lain, tapi bukan yang tak ada kitab. Sedangkan bila sebut ahli kitab ni, kita refer kepada dua je. Dua agama yang dekat dengan kita, iaitu Yahudi dan Nasrani. Sebab mereka yang terdekat sekali dengan Muhammad SAW. Adapun sebelum-sebelum tu, macam Zabur, atas lagi sebelum tu, apa tak relate. Walaupun Nabi pernah kata pada para sahabat, bila layan Majusi, sanu ahli kitab. Layan mereka macam layanan pada ahli kitab, tapi jangan kahwin makanan, jangan kahwin wanita mereka, jangan makan sembelihan mereka. Ini tentang Majusi. So makanan mereka tak boleh, sembelihan mereka tak boleh. So menunjukkan bahawa apa? Yahudi Nasrani makanan boleh tak? Itu yang maksud yang sabda Nabi tu. Difahami dari situ. Okey, tapi kat sini wahadha marwiyun an Qatadah wa Sa'id bin Jubair, dan pendapat ni diriwayatkan daripada Qatadah dan Sa'id bin Jubair. So dia tak kata mengkhususkan. Dia kata hukum ni hukum lain, ni hukum lain. Ini hukum lain, berbeza. Okey. Kemudian pada tajuk ni kadang-kadang dia kata apa, hukum ni berumum atau khusus ni. Kalau perkhabaran dia ada macam Kausar. Inna a'tayna kal kausar. Surah Kausar ini contoh nak tahu umum khusus dia. Yang macam mana dia, tapi bukan dari segi hukum, tapi dari segi masalah lafaz. Lafaz Kausar tu dia umum ke khusus? Lafaz dia. Okey. Nak fahamkan pasal dia kat sini yang akan timbul percanggahan berkenaan nak ditentukan Kausar tu apa? Apakah Kausar itu? Adakah dia Kausar tadi nama sungai tertentu di syurga, atau dia maksud dia contoh pemberian Allah Ta'ala yang banyak kepada Nabi, antaranya sungai syurga. Kan? Ni kat sini Ini Kausar, kalimah Kausar ni. Kalimah Kausar ni. Al-Kausar. Okey, dia kata kat sini surah Kausar pertama, pendapat sebahagian para ulama kepada yang dikenaki dengannya adalah sungai yang diberikan oleh Allah Ta'ala Nabi-Nya Muhammad SAW. Dan ini tafsiran di atas khusus. Maksudnya kami berikan kamu, hai Muhammad, Al-Kausar. Satu sungai khas. Nama dia Kausar. Okay. Sedangkan, sebahagian para ulama pula pergi kepada, maksud Kausar ni dia pergi pada umum. Dengan maksud apa? Dia Kausar fau'al. Wazan kathir jadi Kausar. Kathir atau kasrah jadi Kausar. Kan kaf sa ra masuk banyak. Kaf sa ra masuk banyak. So fau'ala kausara. Kausar. Dia wazan. Dia dalam bahasa Arab ni ada bentuk lafaz tadi bunyi macam tu. Macam apa? Macam fu'al, Umar. Kubar. Umar. Kubar. Sughar. Dia akan bunyi macam tu. Dia cara sebutan, cuma benda ni bukan kita aplikasi kesuka hati kita. Dia berdasar pada orang Arab gunakan. Macam hirun jadi hurairun lah. Hurair, kucing kecil. Kan? Dia istilah cara penggunaan kutaib, kitab kecil. So istilah ni memang ada digunakan. Jadi Kausar ni ada apa setengah para ulama menganggap bahawa kalimah Kausar ni daripada kasrah tapi diletakkan wazan Kausar. Bukan nama khas bagi sungai syurga. Dan tafsir ni tafsir umum. Maksudnya kebaikan yang banyak. Okey. Di atas pendapat mereka, yang kedua ni, jadilah yang kata Kausar ni nama bagi fau'al bagi kasrah. Atau kathir, Kausar. Benda, apa maksud dia banyak, kebaikan yang banyak. Dia kata sungai, di atas pendapat mereka ni, jadilah sungai yang disebut dia oleh orang-orang yang terdahulu yang kata Kausar ni sungai syurga yang diberi Nabi. Bagi contoh untuk semua kebaikan yang Nabi dapat. Okey, berdasar pada dua tafsiran ini,
bercanggahan makna ketika dibawa lafaz tadi atau umum kebaikan yang banyak atau bawa pada khusus sungai tertentu dalam syurga. Imam At-Tabari rahimahullah dalam cerita diriwayatkan dia kata hadatsani Yaqub qala hadatsani Hushaim qala akhbarana Abu Bishr wa Ata bin Sa'ib an Sa'id bin Jubair. Dia Sa'id bin Jubair dia kata Ibn Abbas daripada Ibn Abbas annahu qala fil Kautsari. Berkata Ibn Abbas tentang Kautsar. Dia kata huwal khairul kathiru allazi atahu Allahu iyyah. Ia adalah kebaikan yang banyak yang diberikan kepada kepada Nabi SAW. So Ibn Abbas ada sebut Kautsar adalah kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak yang diberikan kepada Nabi SAW. Okay. Qala Abu Bishr. Lalu Abu Bishr yang menyeriwayatkan kisah tersebut daripada Sa'id bin Jubair. Dia kata qultu li Sa'id bin Jubair. Aku cakap kepada Sa'id bin Jubair, fa inna nasan yazumuna annahu nahrun fil jannati. Tapi ada separuh orang kata Kautsar ni nama sungai di syurga. Okey. Qala berkatalah Sa'id bin Jubair, dia kata Sa'id bin Jubair kata an-nahrul ladzi fil jannati, sungai dari syurga tu minal khairil ladzi atahu Allah iyyah. Sungai dari syurga tu adalah antara kebaikan yang Allah Taala beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So dia bawa kepada maksud apa? Umum. Kautsar ni inna atainakal kautsar, kami berikan kepada Muhammad kebaikan yang banyak. Antaranya sungai dalam syurga. Antaranya. Tapi siapa yang bawa kepada spesifik, maka disebut kata inna atainakal kautsar, kami berikan kepada Muhammad kautsar, itu satu sungai di syurga nama Kautsar. Nampak tak perbezaan dia umum dengan khusus? Umum dengan khusus. Kalau diorang faham umum, maka dia akan kata ia adalah dia ambil makna umum kebaikan yang banyak. Kalau dia kata makna khusus, dia akan ambil kepada maksud dia akan nama khas bagi satu sungai di syurga. So ini umum khusus ni penting lah kalau sebenarnya. Macam dulu kita bincang tajuk apa? Darah. Kan darah dalam Quran, darah diharamkan makan. Kan disebut 4 tempat. 3 tempat sebut dengan umum, tak sebut apa-apa. Tanpa sifat. Kan hurimat alaikumul maitatu wad damu. Dam, darah. Jadi apa itu benda surat Al-Baqarah 173, Al-Maidah 3, An-Nahl 115. Tiga tempat tu datang darah aja. So sebagian orang dia baca ayat ni saja dia lupa. Rupanya ada sifat satu lagi. Dan Al-An'am 145. Yang kan kita kata sampai kadang-kadang ada orang dia pergi keluar fatwa kata basuh daging tu merah tu basuh sampai putih. Sebab darah dia kata. Nah, darah kan najis. Tengok Al-Quran kata apa. Dia lupa ayat 145 yang tak nyatakan au daman masfuhan atau darah ditumpah ketika sembelihan. Itu maksud darah yang diharamkan ataupun darah dalam daging, dalam urat, dalam tulang tak haram. Macam buat sumsum tulang tu. Sumsum tulang dalam tulang ayam gigit tu. Tu darah lah tu. Bahkan sumsum tulang, terutama dalam tulang panjang awak yang kat patang peha ni. Panggil apa? Yang femur, tulang peha yang panjang, yang paling besar. Dalam tulang tu lah tempat di mana dibuat sel-sel darah awak. Yang kadang orang kena leukemia kan, dia buat transplant sumsum tulang tu, dia buang yang dalam ni, dia ambil orang penderma dia masukkan dalam ni. Tu kisah sebenar yang kena faham betul. So memang kali kan sumsum tulang tu actually darah lah, bagi tempat buat darah. Sel darah merah awak dibuat di situ, sel darah putih dibuat di situ, platelet darah dibuat di situ. Sebelum makan dia macam mana? Hibur, sedut-sedut. Pakai straw, susut kena. Pada tempat tu tempat dibuat darah tadi. So macam mana? Jadi balik pada asal, ulang balik. Hukum ayat ni mutlak tapi dimuqayyad dekat sini. Mutlak tanpa sifat, muqayyad sini umum khusus jugalah. Sekarang ni kata orang tu tak faham bab ni, dia akan masalah bila faham tafsir. So percanggahan salah pun, tajuk sebenar percanggahan mereka adalah pada itu, pada sudut itu. Masalah hukum tadi, adakah umum atau khusus ayat tu? Ataupun perkataan tadi. Adakah umum maksud dia atau khusus pada satu maksud? Okey, baik. Ke-8. Ke-8. Ayadhkura al-wasfa al-muhtamalata li aktsara min mausufin. Bahawa dia menyebut, soal tafsir itu menyebut sifat yang berkebangkalian bagi lebih daripada satu yang disifatkan. Okay, tapi kita tengok contoh nanti baru faham. Dia sebut macam ni tak nampak. Dia sebut satu sifat.
Sebab kadang-kadang dalam Quran Karim, Allah Ta'ala sebutkan benda tu, sifat tu boleh kena pada banyak. So, jadi kes kadang orang tak tahu maksud dia apa. Contoh macam wal fajri. Fajar. Fajar hari apa? Fajar hari ni ke fajar besok? Ke fajar tiap hari? Ke fajar hari tertentu? Faham tak? Sifat itu boleh kena pada banyak. Dia macam terbuka tau. Ataupun kalimah yang akan datang kita bincangkan. Okay? Dia kata wahai dia menyebut sifat yang berkeberkalian untuk lebih daripada li'aktsara min mausufin. Bagi yang lebih daripada atau banyak daripada yang disifatkan. Mana sifat tu boleh kena pada banyak, dia sebut salah satu je daripada yang disifatkan. Dia kata wala yuhaddidu mausufahu fil wala yuhaddadu mausufahu fil ayati, dan tak ditetapkan yang disifatkan dengan sifat tersebut dalam ayat berkenaan. Ayat tu tak tunjukkan siapa yang disifatkan dengan sifat tersebut. Okay. Tapi dalam sama ahli tafsir tadi dia sebut salah satu di antara yang dikena dengan sifat tersebut. Okey, fayahmilu kullu mufassirin, lalu akan membawa setiap ahli tafsir hadzal wasfa, sifat berkenaan, ala ma yahtamiluhu minal mausufat, terhadap apa yang yang berkeberkalian terhadapnya daripada yang disifatkan dengan itu. Okey. Wa hadzal nau, bentuk ini dikata qaribun alladhi qablah. Dia sama macam bentuk yang sebelumnya. Dia kata bal huwa babu min babihi minhu, maka dia satu bab daripada bab umum khusus sajalah. Semua maksud sekian-sekian tapi salah satu je dia ambil. Min amsalati, dan antara contoh dia adalah qauluhu ta'ala, firman ta'ala dan surah An-Nazi'at. Okey. Qauluhu ta'ala dan surah An-Nazi'at ayat pertama dan juga kedua, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Okey, apakah An-Nazi'at tu? Apakah Nazi'at dan juga An-Nasyitat tu? Okey, dia kata dikatakan fi hadzal wasfi awsaf, pada sifat-sifat Nazi'at dan Nasyitat. Dia sifat tu. Sifat. Ada kata Nazi'at tu malaikah. Para malaikat. Para malaikat. Okay? Kalau ikut pada apa? Pada tafsir Ibn Katsir, dia sebutkan semua sekali sifat-sifat. Cuma macam kita katalah, dia letakkan kepada Nazi'at tu siapa? Malaikat yang mencabut nyawa, kan? Dengan rentapan ataupun cabut dengan perlahan-lahan. Cabut laju atau cabut perlahan. Okey. Nazi'at. So dia kembalikan kepada malaikat yang mencabut nyawa tersebut. Kasar, cabut dengan kasar. Cabut dengan kasar. Apa tu? Nasyitat, cabut dengan lembut. Demi malaikat-malaikat mencabut nyawa dengan rentapan. Dan demi malaikat-malaikat mencabut nyawa tapi dengan perlahan-lahan. Macam tu dia maksud dia. Kalau ikut tafsir Ibn Katsir pun macam tu juga. Dia katakan Nazi'at ni al-malaikatu ya'nuna hina tanzi'ul arwah bani Adam. Faminhum man ta'khudhu ruhahu bi'unfin. Dia kata dia maksudkan Nazi'at gharqa ni adalah malaikat. Yang mereka ni ketika cabut nyawa anak Adam, adakah mereka ni mencabut nyawa atau rohnya dengan kasar. Waktu fatagriqu fi naz'atihi, lalu dia dalam, ketika dia cabut tu dia rentap dari dalam, tarik keluar. Okey, gharqa. Kemudian dia kata wa minhum, ada yang cabut nyawa tadi bisuhu latin, dengan lembut. Ka'annama halat min nasyat. Halat tu macam dia rungkaikan, macam rungkai perlahan-lahan cabut. Dia kata jadi itu nasyitati nashta. Okey, ini pendapat Ibn Abbas. Okey, wakila ada kata anjum, bintang-bintang. Bintang-bintang. Sebab Nazi'at tadi boleh kena betul, dan dia kata ada kata bintang-bintang, hiya nujum. Dalam masalah dia punya kedipan kan ada yang terang, ada yang malap, ada yang laju kelip dia, ada yang perlahan. Ada kata Nazi'at ni kepada bintang-bintang pula. Wakila lil maut, ada kata kematian. Kematian segera, kematian perlahan. Sampai seterusnya. So setiap ahli tafsir dalam tu sebenarnya dia Nazi'at ni dia perkataan naza'ah. Naza'ah cabut. Tapi soalan dia, naza'ah tadi nak kita kata malaikat yang mencabut ke? Kematian yang berlaku ke? Ataupun naza'ah tadi bintang yang berkedipan ke? So setiap ahli tafsir memilih salah satu di antara maksud yang dia faham daripada kalimah berkenaan. Kalimah tu boleh kena pada
semua yang disifatkan. Tapi tak tahu mana satu yang ditetapkan. Dan ayat pun tak bagi tahu mana satu. Kita pernah sebutkan perkara ni tentang masalah bila Allah SWT bersumpah dengan makhluknya. Dia boleh sumpah dengan apa saja makhluk dia. Yang kita kenal, kita tak kenal, dia boleh sumpah. Tak ada masalah. Kita pula hanya boleh bersumpah dengan nama Allah Ta'ala. So kalau dia kata bila kita tahu sumpah Allah Ta'ala tu kena pada makhluk yang mana, sebenarnya tak penting pun. Dia sama jadi macam alif lam mim, awak tak faham. Ada masalah ke? Tak ada. Sebab sumpah ni, macam ulang yang terangkan itu, sumpah ni adalah untuk menegaskan pernyataan. Kita nak tegaskan pernyataan, kita nak tegaskan statement kita, kita sebut demi ini, demi ini, demi ini, demi ini. Apa tu statement kita? Macam orang tu tadi kata demi Allah sahaja kan? Dia kata demi Allah, demi Allah, demi Allah. Dia kata nak apa? Demi Allah. Yelah apa? Demi Allah. Tapi bila tak habis? Sebab dia demi tu, bila kita sumpah, tujuan dia untuk menegaskan. Betul macam orang kata wal asri. Apa? Innal insana lafi khusr. Kerana surah Asy-Syams tu 10 Allah sumpah dengan 10 benda. Matahari cahayanya kan. Ujung tu Allah kata apa? Qad aflaha man zakkaha. Berjayalah siapa yang menyucikan jiwa. Qad khaba man dassaha. Dan telah rugilah siapa yang mengotorkan jiwa. Sumpah bersepuluh tadi awal tu, matahari, bulan, bintang, malam, siang, sebagainya. Ujung tu adalah pada masalah telah berjayalah mana-mana siapa-siapa menyucikan jiwa dia. So sumpah tadi bukan matlamat. Sumpah tu untuk penegas. So tak tahu pun tak apa. Sebab tu bila kes ni kadang-kadang datang dalam ayat tak terangkan yang disumpahkan tu apa, mana satu. Macam disebut wal fajri. Fajar mana? Fajar 10 Zulhijjah ke? Fajar sehari raya ke? Fajar mana? Fajar mana? Tak tahu. Tapi kita faham bila kita baca keseluruhan ayat, dia sumpah orang tadi berkaitan dengan tempat-tempat waktu ibadat. Wal fajr walayalin ash. Demi fajar dan demi malam-malam 10. Malam 10 tu kembali kepada 10 Zulhijjah. Wasyaf'i wal watr, demi yang genap, demi yang ganjil. Yang genap itu adalah 10 Zulhijjah, yang ganjil itu adalah 9 Zulhijjah. So jadi masa-masa ibadat yang Allah Ta'ala pilih untuk kita untuk jadi musim ibadat. Tapi fajar tadi tetap apa? Misteri. Fajar mana? Fajar ini ke fajar? Tak kisah. Macam tengok macam kes tadi, Naziat tadi balik pada apa? Malaikat ke? Malaikat ke? Ataupun balik kepada kepada cara mati ke? Atau balik pada bintang ke? Tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Tapi itulah ahli tafsir tadi akan pilih salah satu di antara sifat yang disifatkan dengan sifat tersebut. Salah satu di antara yang disifatkan dengan sifat berkenaan, ahli tafsir dipilih salah satu. Okey. Wa mithluhu adz-dzariyat. Adz-dzariyat. Macam tu juga. Adz-dzariyat pun ada kata angin, ada kata malaikat, ada kata apa benih, ada kata sekian, ada kata sekian. So tapi diorang pasal dia daripada sudut asal dzara yadri itu maksudnya sebar atau tabur. Sebar atau tabur. So apa yang sebar tadi? Apa yang tabur tadi? So faham tak? Jadi balik pada asal, mana satu yang disifatkan tadi tak tahu tak apa. Tapi kita kena faham bahawa pilihan ahli tafsir tadi masih dalam lingkungan apa yang kaitan dengan tajuk tu saja. Cuma untuk penambahan dia pergi maksud je. Tapi dari asas, kalau tak tahu naziat tu apa, zariyat tu apa, adiyat tu apa, tak ada masalah. Adiyat tu kuda ke unta? Wal adiyat dhabha fal muriyati qadha tu kan? Unta ke kuda? Semua benda tersebut tak perlu kepada kita pening kepala. Tapi ala kulihal ahli tafsir tadi dia akan pilih ikut kepada apa yang dekat pada daripada pengertian tersebut. Tapi tetap kena pada yang ini binatang, yang ini sekian. Ataupun apa? Wa mithlu khunnas. Al-khunnas boleh ada kata lembu, lembu liar, ada kata kijang, ada kata bintang. Sebab sifat dia
kadang datang, kadang pergi, kejap nyorok, kejap nampak. So jadi mana-mana satu yang diorang pilih untuk menjadi pengertian tadi tak masalah. Sebab sifat tadi kena pada banyak benda. So diorang pilih satu, yang ni sebut satu. Salah satu di antara yang tadi, macam tadi lah, macam kes tadi, Kausar tadi kan. Macam tu lah keadaan dia. Diorang sebut satu contoh. Kausar tadi kebaikan yang banyak. So sungai syurga salah satu di antaranya. Okey, baik. Yang ke-9, yang terakhir sebab percanggahan salaf dalam tafsir, sebab percanggahan dalam tafsir salaf adalah yang ke-9, an yakuna fil ayati harfun lahu qiraatan. Okey, bahawa ada dalam ayat tersebut satu bacaan atau sebutan yang ia mempunyai dua bacaan. Jadi cara baca dua. Baca ni betul, baca ni pun betul. Okey. Dan kita bawa bacaan Al-Quran Karim, punca dia adalah kerana Nabi SAW ketika terima Quran dengan bahasa Quraisy. Nabi terima dengan bahasa Quraisy. So, Jibril baca Nabi satu bacaan. Tapi bila Nabi nak baca Quran kepada kabilah-kabilah Arab yang lain, dia ada masalah sikit. Sebab ada di kalangan mereka tak boleh sebut macam Nabi sebut. Atau ada sebut macam bacaan Quraisy. Yang sebut kan, macam baca alaihim ke, alaihum ke, alaihimu ke. Kan benda tu dia tak boleh sebut. Macam yang kes imalah tu lah. Wadduha. Kan? Hair kan? Saja kan? Dia misal dia orang tak boleh tak boleh. Wadduha tak boleh. Dia tak boleh sebut. So bila tak boleh sebut, Nabi SAW bila dia bacakan Quran kepada orang ramai, kabilah-kabilah yang datang berlainan, so Nabi minta kepada Allah Ta'ala, doa kepada Allah Ta'ala untuk tambahkan cara baca Quran. So bila dengar, bila kita dengar orang baca ke, baca lain tadi kan, home ke him tadi, sebenarnya memang Nabi baca macam tu kepada kabilah tadi. Cuma para sahabat yang hadir ketika hari tersebut, dia akan riwayatkan apa dia dengar daripada Nabi, ikut bacaan berkenaan. Cuma bila sampai zaman Umar, zaman Osman, diorang macam agak strict. Macam Umar sendiri pernah kirim surat kepada Ibn Mas'ud. Ketika Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengajar Quran di Iraq, Umar dapat tahu bila Umar hantar dia ajar Quran, dia pergi ajar ikut bahasa Hudzail. Bahasa Hudzail. Cara sebutan dia tentulah, adalah sebutan-sebutan tertentu yang agak berbeza dengan Quraisy. Jadi Umar bin Khattab kirim surat pada dia. Kan, lepas puji Allah sekali dia kata amma ba'du, dia kata aku dengar engkau mengajarkan orang ramai dengan bahasa Hudzail. Bila sampai surat aku ini, ajarkan orang ramai dengan bahasa Quraisy. Apa tak? Tak salah baca ikut Hudzail pun. Tapi ketika tu mungkin pendapat para sahabat ketika mana Nabi mula-mula berdakwah, pemudahan tu baguslah. Tapi bila dah Islam dah fix, dah kukuh, dah ada negara dan sebagainya, kekuatan, seorang yang mana tadi kena belajar cara yang satu je lah. Tak nak banyak sangat. Bahkan memang betul ketika zaman Osman bin Affan lah, berlaku penulisan semula Al-Quran, himpunan Al-Quran dan satu mushaf, satu tulisan je. Tulisan ikut Osmani tu. Sebenarnya Osmani tu ikut Quraisy lah sebenarnya. Ikut tulisan Quraisy. Dia ikut bacaan Quraisy. Sebab kes dia ketika peperangan Armenia Azerbaijan, para sahabat pergi ke sana. Lepas tu tentera daripada semua arah, daripada Iraq datang, daripada Mesir datang, daripada sekian datang, Syria datang, Syam datang. Tiba-tiba sampai di sana, tentera-tentera tu macam berbalah dengan sama lain berkenaan bacaan siapa paling betul. Aku punya lah betul, aku belajar dengan Abu Darda. Ini kata aku lah betul, aku belajar dengan Mas'ud. Jadi semua macam berbalah. Maka ketika tu Huzaifah bin Yaman balik ke Madinah. Dia jumpa Osman, dia kata cepat dapatkan umat ni sebelum mereka bertelagah tentang Al-Quran seperti Bani Israel. So jadi ketika tu Osman pun panggil lah Zaid bin Thabit yang mengumpulkan mushaf pada zaman Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika dia memerintah 2 tahun kan Nabi wafat 11 Hijrah. Abu Bakar 12-13. Dalam tempoh 12-13 tu, sambil berperang dengan orang murtad, Nabi palsu yang tak bayar zakat, Abu Bakar telah ikut nasihat Umar. Umar tengok banyak sangat penghafal Quran mati. Lalu Umar nasihatkan Abu Bakar, kumpulkanlah satu mushaf. Zaman Nabi hidup, tulisan tu ada pada orang ni 10 helai, orang ni berapa helai, orang berapa helai, tapi tak kumpul sekali. Ketika tu Umar kata kepada Abu Bakar, buatlah. Abu Bakar kata, macam nak aku nak buat benda Nabi tak buat? Nabi ada, Nabi tak buat, kenapa aku nak buat? Dia kata.
Lepas tu jadi Umar pujuk sampai Abu Bakar kata okey. Ketika okey tu, dia cari siapa? Dia cari Zaid bin Sabit. Cik Zaid bin Sabit. Ni kenapa yang kes bacaan Hafs daripada Asim ni jadi popular sekarang ni. Boleh kata semua tempat, kecuali sebahagian tempat di Afrika, di utara Afrika kan, Maghribi sebagainya masih baca ikut Warash dan lain sebab kerana ni, kisah ni. Kisah bacaan yang kita baca ni dianggap bacaan yang paling tepat seperti bacaan Jibril. Bacaan Quraisy. Sebab Zaid bin Sabit ketika mana dipilih, Abu Bakar dan Umar boleh pilih banyak para sahabat guru Quran ramai. Tapi dia pilih Zaid bin Sabit. Kenapa Zaid bin Sabit dipilih? Bukan saja dia guru Quran, penulis wahyu, sifat ni banyak orang dapat, tapi dia juga adalah seorang genius. Nabi hantar dia belajar Quran, belajar bahasa Yahudi dalam masa 10 hari je. 10 hari belajar bahasa Yahudi, bercakap, menulis, membaca. Dia boleh menulis dan membaca, boleh bercakap lagi. Menjadi penterjemah Nabi di hadapan orang Yahudi. Kita belajar bahasa Arab, tahu tak pandai ini kata genius. Okay. Kedua, yang dia special banding orang lain adalah dia dengar bacaan Quran Nabi yang terakhir dengan Jibril. Jibril datang pada bulan Ramadan, murajaah Quran dengan Nabi, tadarus Quran dengan Nabi. Pada tahun Nabi wafat, Nabi baca 2 kali. Dan dia, Zaid bin Sabit ni, diketahui oleh para sahabat semua dia hadir bacaan tersebut. Sebab itulah dia punya bacaan. Sebab tu yang Abu Bakar pilih dia. Abu Bakar dengan Umar pilih dia, panggil dia. Ikut pada umur dia bukan muhajirin, dia ansar. Para sahabat yang hafal Quran ramai. Tapi kenapa pilih dia? Ini kena faham. Dari situ yang rentetan dia bila Osman bin Affan nak tulis balik mushaf, nak satukan tulisan, tak nak lagi baca macam-macam kelakabut ni kan. Ikut bacaan lain, baca Quraisy saja. Dia letakkan jawatan kuasa untuk tulis Quran tu, Zaid bin Sabit. Kemudian 4 orang lagi daripada seorang lagi, kemudian 3 orang lagi daripada Quraisy. So dia tulis balik. Dan master copy yang dikumpulkan zaman Abu Bakar diletakkan sebagai kira induk rujukan. Kemudian diorang baca, setiap kali baca, dan Osman pesan pada mereka, kalau korang bercanggah nak tulis A atau B, kalimah ni bunyi macam ni, maka ikut bahasa Quraisy. Yang Quran turun dengan bahasa Quraisy. Hajjaj dia pernah dikatakan dia tulis, dia ada masa dia letakkan titik dan baris. Dikatakan, tapi tulisan dia tak sampai. Tak sampai pada kita. Kerja dia buat tak sampai kita. Yang kita punya titik dan baris Quran tu, yang kita ikut adalah daripada Khalid bin Ahmad Al-Farahidi. Khalid bin Ahmad Al-Farahidi, guru Sibawih. Kan Sibawih dikatakan terkenal pakar bahasa. Guru dia tu, Al-Khalid bin Ahmad Al-Farahidi, dia lah yang buat titik ta, titik 2, ba, titik 1. Tapi tak sampai. Memang dia pernah buat, tapi tulisan tak sampai. Dan orang yang dirujuk oleh Hajjaj untuk buat mushaf tu, mushaf yang dia buat tu, 2 orang anak murid kepada Abu Aswad Ad-Du'ali ataupun Zalim bin Amr. Nama betul dia Zalim bin Amr. Abu Aswad Ad-Du'ali, yang dikatakan Ali bin Abi Talib suruh dia buat titik bunyi pada Quran. Dia ni punya anak murid 2 orang. Itu yang diambil oleh Hajjaj untuk buat kerja, buat mushaf. Tapi ulang balik, apa yang Hajjaj buat tak sampai hutan kita. Tak sampai hutan kita. Yang sampai hutan kita ni apa yang A, Osman punya tadi, dan B yang lah titik dan baris tadi datang daripada Khalid bin Ahmad Al-Farahidi, yang dia mati 170 Hijrah. Imam Syafi'i umur 20 dia mati. Imam Syafi'i lahir 150 kan? Lahir. Dia mati 170. So, jadi kalau kita faham kat situ, yang kes bacaan ni kan ni, yang disebut kat sini, dia kata bahawa ayat tadi ada bacaan dan sebutan, dia ada 2 kiraat. So kenapa? Kiraat ini adalah apa yang Nabi sebenarnya mudahkan untuknya bangsa Arab, kabilah tertentu yang tak boleh baca cara sebutan Nabi, ikut cara dia. Kita pasal dapat India, cetakan India. Quran ada beza sikit. Bacaan tak ada. Pasal bacaan sebenarnya lebih pada hafalan. Ikut hafalan yang dihafal. Tulisan dia ada beza. Bahkan kalau Quran Majid daripada India, cetakan India tu, Surah Al-Fatihah tu, Bismillah bukan nombor 1. Saya ada Quran tu, cek balik. Quran Majid tu kan, Bismillahirrahmanirrahim, kosong. Alhamdulillahirrahmanirrahim, nombor 1. Dia tak ada. Ada beza kat situ.
Dia letak apa ayat ke-6 tu kat mana tahu? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ayat nombor 6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, nombor 7. Yalah sama. Sudut kat situ lah. Dia tak kira. Sebab tu Quran saya kata Quran India. Cetakan India. Ya betul. Yang Hanafi. Tapi bila yang tahun awal tahun akhir tahun 1980-an masuk Quran Rasam Osmani ni. Yang dari Saudi. Yang orang kita yang biasa nampak apa ada baris penuh, tiba-tiba sekarang ni hilang. Tanwin terus nak dengung apa ikhfa, kita terus apa kena ikut. Nur mati tadi kita ukur nur mati tadi tu ada sikit lah. Kita tak biasa. Orang yang baru-baru try pakai Quran apa yang Rasam Osmani ni, dia start jadi gelabah sikit. Sebenarnya sebenarnya tak. Rasam Osmani ni actually yang ulang balik dia adalah yang asal lah sepatutnya. Yang pada Quran Majid tadi ada sikit perbezaan bab wakaf, bab nombor ayat, dia akan lari sikit. Tak sama. So secara asasnya cara baca alhamdulillah tak ada beza sangat. Sebab saya kata itulah ulang balik lepas daripada Zaid bin Sabit dijadikan rujukan bab tu, bacaan dia tadi dikatakan turun kepada tabi'in dan tabi'in yang paling ni adalah dikatakan nukil bacaan dia adalah Abu Abdurrahman As-Salmi. Yang dia ni adalah guru kepada Asim bin Abi Najud. Yang guru kepada Hafs. So kira bacaan kita Hafs daripada Asim bin Abi Najud. Yang Asim bin Najud ambil daripada Abu Abdurrahman As-Salmi. Abu As-Salmi ambil kepada, dia kata Ali, dia ambil daripada Zaid bin Sabit. So sebab tu dia anggap kuat. Dan bacaan ni asalnya tersebar di Kufah. Lebih kuat di Kufah. Bukan di sebab ketika Abu Abdurrahman As-Salmi mengajarkan bacaan ni, dia duduk kat Kufah. Lepas tu dia patah balik ke Mekah sebagainya. Lepas tu kan jadi bacaan boleh common. Paling common bacaan ni. Yang lain, bacaan lain dia jadi macam riwayat saja. Kita dengar tapi tak banyak diamalkan. Kalau perasan. Sebab tu ini ada rentetan daripada kes ni lah. Bacaan Quraisy ni. Dianggap ia bacaan Quraisy. Dianggap. Wallahu alam. Tapi yang pentingnya benda ni macam kita faham kan, memang Umar, Uthman, diorang ambil berat tajuk ni. Lagu tak ada. Lagu Taranum. Bacaan contoh macam dia. Dia tak ni. Okay, dia ada beza sikit macam masalah yang kata apa? Tu tak. Lagu tak ada. Yang lagu-lagu ni masalah lain. Ini Taranum pula. Taranum bukan datang yang benda yang sama. Taranum bukan masuk. Saya ingat Ustaz Fasan ada ulas menggelupur orang marah dia. Padahal bila kita tanya balik, buka dalam kitab ulum Quran, Taranum tak ada. Buka kitab ulum Quran, buka semua kitab ulum Quran. Taranum tak masuk dalam tu. Tak masuk dalam ilmu Quran. Sebab dia datang kemudian. Dia ambil lagu, dia sesuaikan Quran dengan lagu yang rhythm yang dia nak. Sebab tu kadang panjang tu 12 harkat, dengung 15. Dia lebih kepada lagu bukan kepada masalah tu. Lepas tu bila orang seronok kan, macam akak tu ada satu orang akak tu. Thailand ke mana? Gitu kan. Lepas tu habis dia gitu, Allah. Diorang Allah pasal ayat ke pasal bunyi lagu? Lagu lah. Dia duduk seronok dengan lagu tu. Cara tarik tu. Sedap. Dia bukan masalah ayat tu. Maksud ayat tak kisah. Benda ni kalau dengar kat ni mengamuk lagi orang. Pasal kena lah. Saya punya argument saya simple je. Siapa kata Taranum tu ilmu Islam, tolong bawa satu kitab ulum Quran, Zamakhsyari, Zarkashi ke, kan Suyuti ke, tak kira siapa bawa. Mana kitab? Tunjukkan dalam tu ada antara ilmu-ilmu Quran adalah Taranum. Tak ada satu pun. Itu problem sebenar lah. Tapi orang kita seronok pun tu kan. Dia punya seorang Iran. Orang Iran, nama dia saya tak ingat. Itu sebab tu nama-nama Bayati, Sikah, nama-nama tu nama-nama bandar-bandar di Iran. Nahwan, yes. Itu semua tu nama bandar-bandar di Iran sebenarnya. Banyak orang tak perasan. Jadi benda tu kalau kita seronok pun, tapi janganlah over. Saya bukan tak baca dengan Taranum, bukan golongan kami. Menyanyikan suara je.
Tapi ikut lagu Taranum tak. Nak sedapkan suara, iyalah zaman Nabi pun para sahabat bukan semua baca tu. Nabi prefer Abu Musa al-Asy'ari. Dia baca Quran, Nabi kata aku diberikan suling daripada suling Nabi keluarga Daud. Sedapnya suara dia. Memang suara sedap. Awak kan suara tak sedap. Macam mana? Tak ngarutlah. Hukum bid'ah. Mau bertadik ada macam tu lah. Sebab kadang-kadang dia keluar langgam Jawa. Kau perasan? Kan Jawa pun keluar. Langgam Jawa dia. Langgam tu Taranum lah. Langgam Arab kata orang, langgam Arab memang cara Arab sebut. Bukan maksud sebutan Arab, bukan maksud lagu Arab tu. Lagu orang tak ada lagu khas. Lepas tu kita sentiasa ada je Sa'ad Ghamidi lah benda kan. Suara dia sedap. Dia baca kau tajwid. Cuma lagu dia, cara lenggok dia baca tadi, dia jaga. Tak ada melampau-lampau sampai 16 harkat lah, 25 harkat. Tak boleh baca dalam solat. Kalau baca solat kan, Alhamdulillahi Rabb. Kan punya panjang dia ini tu. Style musabaqah punya tu. A'udzu billahi. Kan dia cara kan. Itu langgam tak ada bukan. Itu macam peringatan semua berhenti. Okey. Okey. Okey, sikit lagi. Dia kata jadi ada dua qiraat, ada dua qiraat. Fa yufassiru ahaduhum ihda qiraatain. Lalu menafsirkan seseorang mereka dengan salah satu dua qiraat. Yufassiru akhar bi ukhra, dan seorang lagi ambil dengan tafsiran dengan qiraat yang satu lagi. Fa yakhtalifu ta'wil, lalu berbezalah pengertian atau pentakwilan atau tafsiran Baik. Misaluhu, contoh dia firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Takwir ayat 24 tentang Nabi SAW. Allah nyatakan wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan tidak dia terhadap yang ghaib itu dhanin. Okey, dhanin tu dia kata fa fi qaulihi ta'ala dhanin tu qiraatan, ada dua cara baca. Al-ula bidad, dhanin dengan dot wa yakunu makna ma huwa 'alal ghaibi bidhanin ay bakhil. Tidaklah dia ke atas yang ghaib tu dia sorok-sorok. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan sorokkan apa-apa yang boleh disampaikan. Dia dapat pengetahuan, dia tak sorok-sorok. Tidaklah dia ke atas yang ghaib itu dia menyorok-nyorokkan. Dia bakhil, tak ada. Kalau ada disampaikan, dia tidak akan sorok-sorokkan. Pasal ini akan balik pada asal, tak timbullah tajuk ada orang dapat ilmu lain ni Nabi tak ajar pada orang lain. Ali dapat atau Abu Bakar dapat, yang ni tak dapat, tak ada. Tidaklah Muhammad SAW ke atas yang ghaib itu dhanin. Maksud dengan dhad, maksud dia bakhil. Tidaklah dia bakhil terhadap perkara ghaib yang disampaikan kepadanya. Tak ada simpan-simpan, disampaikan semua sekali. Okey. Wasaniyatu yang kedua bidha. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Bukan dhanin tapi dhanin. Wa yakun makna, dan tidaklah, dan akan jadi makna dia ma huwa bimuttaham. Tidak dia terhadap yang ghaib tadi dituduh. Mana dituduh dengan menipu, dituduh dengan tak betul. Tidaklah Muhammad terhadap perkara ghaib ini ceritakan tu dituduh tidak benar. Muttaham tu tertuduh atau disangsikan. Disangsikan daripada zon. Zonin. Okey. Hadhihi, ini dia kata ba'du asbab ikhtilaf, sebahagian sebab percanggahan, allati zaharat li, yang nyata pada pengarang buku kita Syekh Muhammad Sa'id At-Tayyar. Kalau tidak kita akan dapat lihat kalau diaplikasikan hukum kaedah bahasa dalam masalah usul fiqh, maka tajuk umum khusus, mutlak muqayyad, itu semua sekali itu akan masuk sekali. Cuma dia kata kat situ dia nampak lebih pada hukum ayat, bukan masalah pengertian ayat, bukan pengertian. Dengan kalimah tak jadi kat situ. Lebih pada masalah ketika praktikal. Sedangkan kita dalam tajuk tafsir adalah kita nak mengetahui maksud kalimah itu atau cara kalimah itu difahami dan macam kita memahami kalimah berkenaan. Faham bukan masalah praktik. Kalau praktik ada kita masuk tadabbur. Macam kita nak praktikkan ayat tadi pada kehidupan kita. Okey. Dia kata zaharat li wa yumkinu istiqra'u ikhtilafatihim fi tafsir aidan fi tafsir. Dan boleh juga kita membaca yang dia kata boleh untuk dengan pembacaan menyeluruh percanggahan mereka dan tafsir juga
yazharu hunaka asbabun ukhra. Boleh muncul sebab-sebab yang lain. So kalau kita buka tafsir, tengok percanggahan ahli tafsir kat situ, mungkin kita nampak sudut lain yang selain daripada 9 yang disebut di sini. 9 sebut sini, mungkin ada yang lain. Jelas? Okay, alhamdulillah. Kita habis kat sini. Nanti insya-Allah kita masuk pada bahagian yang akan datang, al-ijma' fi tafsir. Ijma' dalam tafsir. Kesepakatan. Sebab kita kata bahawa tafsir bila disepakati, para sahabat bersepakat, tabi'in bersepakat di atas satu perkataan atau satu maksud, kita tak boleh nak langgar. Tak boleh nak langgar. Kata saya pun ada hak untuk berkata kat situ. Ini masalah dia. So, bab mana ijma' tadi dikatakan ijma'? Adakah ijma' tu kena kata, mereka kata ini ijma'. Tak, ataupun memadai yang kita nak baca semua sekali, mereka tak ada percanggahan. Macam mana cara kita nak faham? Sebab kita tahu bahawa kes yang ikhtilaf tanawu', yang kita sebut ikhtilaf yang kepelbagaian, dia bukan ikhtilaf pun asalnya. Macam Imam Syatibi kata, orang sangka ikhtilaf tapi bukan ikhtilaf. Dia cuma kepelbagaian dari segi sudut pemahaman sahaja. Tapi maksud dia masih sama. Macam ulang balik Siratul Mustaqim. Siratul Mustaqim tu apa? Ada kata kebenaran, ada kata Islam, ada kata Quran, ada kata Muhammad SAW, ada kata Abu Bakar dan Umar. Lain sebutan tapi maksud dia satu. Maksud siapa nak kebenaran kena ikut Islam. Siapa nak Islam kena tengok Quran. Siapa nak faham Quran kena tengok Muhammad SAW. Siapa nak tengok Muhammad SAW kena tengok sahabat dia. Mana awak boleh jumpa Muhammad SAW tanpa tengok sahabat? So jadi basic dia, maksud dia satu juga. Walaupun nampak apa? Kalimah tu disebut mereka berbeza-beza tapi dia tetap satu. Itu kena faham. Adakah itu ijma' juga? Nanti yang kena faham nanti insya-Allah. Baik. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini. Insya-Allah kita sambung kemudian. Wassallallahu ala Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak jumpa, apa khabar? Kahwin ke apa benda, apa cerita? What happened? Ha? Dia tengah makan manggil. Boleh dah. Ni daripada mana ni? Tak, bukan maksud dia daripada